Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita untuk membuat ulang kaji bagi skor A+ Fizik SPM kertas 2. Okey, untuk kali ini kita akan membuat ulang kaji bagi mata pelajaran fizik tingkatan 5 bab 6 iaitu fizik nuklear. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa bagi yang beragama Islam. Okey, bagi yang bukan beragama Islam boleh bertafakur seketika. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita tengok soalan, suka teacher untuk membuat sedikit ulang kaji berkenaan tajuk ni. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan tengok berkenaan dengan apakah itu perebutan radioaktif. Okey. Perebutan radioaktif ni ialah merupakan proses perebutan, iaitu di mana proses nuklear tidak stabil merebut menjadi nukleus yang lebih stabil. Syarat dia dengan memancarkan sinaran radioaktif. Kalau kita tengok gambar ni, ni nukleus tak stabil. Mengalami proses perebutan secara semula jadi. Menjadi nukleus yang lebih stabil. Contoh perebutan kat sini karbon 14-16 merebut menjadi karbon 14-17 dan membebaskan sinaran radioaktif kat sini iaitu sinar beta. Proses ini berlaku secara rawak dan spontan. Terdapat 3 jenis sinaran radioaktif yang keluar, sama ada zarah alfa, zarah beta, zarah gamma, ataupun 2 zarah ataupun 3 zarah bergantung kepada unsur. Di sini contoh proses perebutan beta. Zarah beta ialah elektron yang bergerak pantas. Dalam rebutan beta, sebiji neutron dalam nukleus yang tidak stabil terurai kepada satu proton dan satu elektron. Contoh di sini kita ada perebutan thorium TH 23490 menjadi Pa23491 membebaskan elektron kosong negatif 1. Jadi bersama-sama dia dikata sebiji neutron terurai kepada satu proton dan satu elektron. Seterusnya kita tengok lagi iaitu perebutan beta. Proton yang terhasil kekal dalam nukleus manakala elektron akan terpancar keluar dengan tenaga kinetik yang tinggi sebagai zarah beta. Selepas rebutan beta, nombor proton bagi nukleus anak menjadi Z tambah 1, pertambahan 1 proton. Dan nombor nuklear A tidak berubah, A sama. Yang berubah cuma proton ni tambah 1. Contoh kat sini ialah natrium 241 menghasilkan magnesium 2412 membebaskan sinar beta, zarah beta. Iaitu elektron kosong negatif 1. So kita tengok soalan. Persamaan berikut menunjukkan persamaan am mewakili rebutan radioaktif nuklida X. Kita ada nuklida induk iaitu X menghasilkan nuklida baru Y membebaskan elektron kosong negatif 1 dan juga tenaga. Lengkapkan ayat di bawah dengan menggariskan jawapan yang betul dalam kurungan. Perebutan radioaktif adalah proses memancarkan sinaran dari nukleus yang tidak stabil. Nukleus tidak stabil yang tidak dipengaruhi oleh faktor luaran. Ia tidak dipengaruhi oleh faktor luaran dan ianya berlaku secara rawak. Boleh next kita tengok soalan yang seterusnya. Namakan jenis persamaan rebutan radioaktif itu. Disuruh namakan jenis persamaan. Jenis persamaan ni kita panggil rebutan beta. Sebab apa? Sebab elektron kosong negatif 1 tu merujuk kepada sinar beta. Elektron kosong negatif 1 merujuk kepada beta. Bandingkan kestabilan nuklida X dan nuklida Y. Maksudnya kita kena seimbangkan lah.
Okey, yang mana lebih stabil? Dia suruh bandingkan. Okey, Y lebih stabil daripada X. Okey, di mana kita tengok tadi X ni tidak nukleus nuklida yang tidak stabil mereput menjadi nuklida yang baru iaitu lebih stabil. Jadi Y lebih stabil daripada X lah. C, apa yang berlaku pada nombor proton? Okey, ada diterangkan dalam nota tadi. Nombor proton dan nombor nuklida X selepas proses reputan. Okey, apa yang berlaku pada nombor proton? Okey, nombor proton tu akan bertambah 1. Okey, Z tambah 1. Ingat tak Z tambah 1. Manakala nombor nukleon berubah ke tidak? Okey, nombor nukleon tidak berubah, tetap sama. Okey, boleh ya anak-anak? Okey, ni tambah 1 dan ni tidak berubah. Okey, next. Kita tengok separuh hayat. Okey, soalan kedua kita ialah berkenaan dengan separuh hayat. Sebelum kita tengok soalan, kita ulang kaji sikit apakah itu separuh hayat. Okey, apabila suatu sampel bahan radioaktif mereput, bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput akan berkurang dengan masa. Manakala bilangan nukleus anak semakin bertambah. Separuh hayat iaitu kita panggil dia, simbol dia adalah T setengah. Okey, ialah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi suatu sampel radioaktif itu mereput, iaitu menjadi separuh daripada bilangan asal. Selepas satu separuh hayat, bilangan nukleus yang belum mereput akan menjadi separuh daripada nilai asal. Okey, itu maksudnya. Kalau 100, okey, bagi 2, 50. Jadi 50 dah mereput, 50 yang tinggal. Apabila satu nukleus radioaktif yang tidak stabil mereput, nukleus baharu yang terbentuk juga mungkin tidak stabil. Jadi kalau tidak stabil, dia akan mereput lagi. Dan nukleus baru ni akan mengalami satu siri reputan berterusan sehingga nukleus yang stabil terbentuk. Dia semakin tak stabil, dia akan mereput menjadi stabil. Dan seterusnya lah. Proses itu akan berlaku secara berterusan. Okey, so rajah 6.7 ni menunjukkan graf lengkung bagi reputan radioaktif. Graf lengkung bagi reputan radioaktif adalah seperti yang dipaparkan. Okey, seperti dalam rajah ni. Semakin singkat masa separuh hayat, NO ni adalah asal, jadi separuh NO per 2. Separuh lagi ni mereput menjadi NO per 4. Okey. Separuh lagi NO per 8. Separuh hayat contohnya kat sini masa dia T setengah. Okey, NO4 masa dia 2 T setengah. NO8 3 T setengah. Maksudnya dia mengalami 3 kali pereputan. Okey. Semakin singkat masa separuh hayat untuk sampel radioaktif, okey, T setengah kurang daripada T asal dia. Okey, separuh hayat dia. Semakin tinggi kadar reputan. Okey. Yang ni menunjukkan kadar reputan tinggi. Yang berwarna merah ni, manakala yang berwarna hijau ni menunjukkan kadar pereputan rendah. Okey. Itu beza dia lah. Kita tengok soalan, rajah 2.1 dan 2.2 menunjukkan kadar pereputan bahan radioaktif bagi fluorin 22 dan natrium 24. Okey, ni aktiviti dia. Kalau kita tengok yang pertama ni 2000 mereput dengan masa. Okey, 2000 kalau separuh hayat dia 1000. Jadi dia punya masa dia 4 saat. Okey, ni kalau fluorin. Kalau sodium, okey 2000, graf dia makin masa pereputan dia 1, 2, 3, 4 saat. Okey, kalau 1000 dalam tempoh masa 1 saat. So kita tengok soalan dia. Okey, berdasarkan lengkung pereputan fluorin 22 dan 24, nyatakan satu ciri sepunya untuk perubahan aktiviti dengan masa. Okey, apa ciri sepunya? Maksudnya dia bermula dengan nilai apa kat situ. Okey, kalau anak nak tengok kat sini, dia bermula dengan 2000. Sama. Okey, itu maksudnya ciri yang samalah ciri sepunya ni. Okey. So, jawapan dia ialah aktiviti berkurang secara eksponen dengan bilangan per minit. Ataupun kita boleh katakan juga
Aktiviti awal dia ialah 2000 bilangan per minit. Okey, boleh ya? Next, lengkapkan jadual 2. Okey, yang pertama tu fluorine, dia mereput 2000 jadi 1000 dalam tempoh masa 4 saat. Separuh layak lagi 500. Okey, 8 saat. Seterusnya, separuh lagi 250. Okey, yang ni 1000. 4. Okey, lepas tu 508. Jadi kalau 250 separuh jadi 12. Okey, manakala untuk natrium, okey, 1001, okey, 502, 250, separuh hayat dia akan jadi 3 masa dia. Okey, so jawapan kat sini 12, sini pula 3. Boleh ya? Boleh faham separuh. Okey, next apa yang berlaku dengan aktiviti fluorine 22 selepas setiap 4 saat? Jadi maksudnya dia akan berkurang. Okey. Aktiviti dia berkurang menjadi separuh. Okey, manakala selepas natrium 24 selepas setiap 1 saat juga berkurang. Okey, menjadi separuh. Berdasarkan jawapan di B1 dan B2, buat satu kesimpulan. Okey, kesimpulan daripada aktiviti berubah dengan masa untuk kedua-dua bahan ini untuk membentuk satu konsep fizik. Okey, satu markah. Jadi aktiviti berkurang menjadi separuh dalam masa yang tetap. Okey, perubahan masa dia adalah tetap. Kalau kita tengok gambar ni, okey, jadual ni, kosong separuh, 4 masa, 4 saat, berubah. Yang ni pun nak jadi ke 8, 4. Okey, yang ni 1, 2, 3 dalam tempoh masa 1 saat. Dia berubah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Nyatakan konsep fizik DC. Okey, konsep ini kita panggil dia, kita kenali dia sebagai separuh hayat ataupun simbol dia ialah T setengah. Okey, next D. Apabila fluorine 22 mereput, ia menghasilkan zarah beta dan neon 22. Lengkapkan persamaan berikut untuk reputan fluorine 22. Okey. Jadi fluorine 22 dia akan menghasilkan neon. Neon 22. Jadi dua-dua sama, nombor nukleon dia tidak berubah. Tapi nombor proton dia berubah menjadi 10. Sebab apa? Dia membebaskan bersamanya ialah zarah beta iaitu kosong negatif 1. Jadi kita kena seimbangkanlah persamaan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey, dapat ya anak-anak? Alright, seterusnya kita tengok soalan E. Aktiviti awal bahan radioaktif adalah 400 bilangan sesaat. Selepas beberapa kali separuh hayat, aktiviti bahan radioaktif menjadi 25 bilangan sesaat. Okey. So, bagaimana kita nak buat? Okey. Daripada 400, separuh hayat dia. Okey, separuh daripada 400 jadi 200. Dalam tempoh masa 1 T setengah. 200 mereput jadi 2 T setengah. Okey, mereput. Okey, 3 T setengah. 50 jadilah dia tinggal 25 iaitu mereput menjadi 25 bilangan sesaat. Bilangan akhir dia. Berapa kali pereputan berlaku? Sebanyak 4 kali. Okey. Itu bagaimana nak selesaikan soalan ni. Dia tanya selepas berapa kali. Dia menjadi 25. Okey, itu mereput sebanyak 4 kali barulah dia jadi 25 bilangan sesaat. Okey, boleh ya? Alright, seterusnya kita ulang kaji berkenaan uranium. Okay, apakah uranium? Uranium 238 ialah unsur radioaktif yang mempunyai separuh hayat yang panjang iaitu kira 5,000 juta tahun. Unsur ini terperangkap semasa pembentukan batu-batuan. Uranium 238 yang terperangkap akan mereput dan akhirnya membentuk plumbum 206 yang stabil. Proses reputan ini mengambil masa yang lama kerana kadar reputan dia sangat perlahan, rendah.
Okey, ini contoh uranium 23992 mereput menjadi menjadi neptunium 239. Okey. Dan seterusnya menjadi plutonium 239. Dan proses pereputan dia sangat rendah lah. Kita tengok seterusnya. Darjah 85 ni menunjukkan siri reputan uranium 238. Okey. Dan setiap pereputan tu tidak semestinya dia akan membebaskan sinar zarah yang sama. Okey, zarah ke sini anak-anak boleh tengoklah. Kalau uranium 238, 92 ke thorium 234, 10, okey. Dia membebaskan zarah alfa. Macam mana nak tahu? Kena tengok perbezaan dia. 238 tolak 234, beza dia ialah 4. 92 tolak 90, beza dia 2. Jadi 42 ni adalah helium. Okey, helium 42. Jadi zarah kat sini ialah zarah alfa lah. Manakala contoh seterusnya TH ke PA. Okey, 234, beza dia kosong. 90 tolak 91, negatif 1. Jadi yang keluar ni adalah elektron kosong negatif 1. Iaitu zarah. Tengok soalan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan reputan radioaktif? Okey, reputan radioaktif ni ialah proses pereputan secara semula jadilah secara rawak daripada nukleus tidak stabil menjadi lebih stabil dan membebaskan sinar radioaktif. Ataupun anak-anak boleh jawab, reputan radioaktif adalah pembebasan secara spontan. Spontan ni rawak lah. Dan rawak sinaran daripada nuklida yang tidak stabil menjadi lebih stabil. Okey, next, umur batu boleh ditentukan oleh siri pereputan uranium 238. Mengapakah usia batu ditentukan dengan menggunakan separuh hayat uranium 238 tu? Okey. Mengapa? Sebab kerana mempunyai separuh hayat yang panjang. Uranium ni dia ada separuh hayat yang panjang, jadi proses pereputan dia berlaku secara perlahan. Okey, terangkan bagaimana usia batu itu diukur. 3 markah kat sini. Jadi step dia, langkah dia, okey. Yang pertama kita mengandaikan Pb206 tidak hadir apabila batu terbentuk. Pengukuran nisbah P206 ke U238 dalam batu yang dilakukan. Umur batu boleh dianggarkan dari lengkung reputan plumbon 206. Okey, proses pereputan ni itu kerah lengkungan tadi itulah. Bagaimana kita nak anggar proses pereputan dia? Kita tengok soalan C, separuh hayat karbon 14 adalah 5,600 tahun. Dalam sampel kayu hidup, 20 gram karbon 14 mempunyai aktiviti 400 per minit. Okey. Sampel 40 gram kayu purba pula mempunyai aktiviti 100 per minit. Kira bilangan separuh hayat sampel kayu yang mereput. Okey. So, bagaimana kita nak selesaikan? Jadi yang kita tahu aktiviti karbon 14 dalam 200 gram daripada kayu hidup ialah 400 setiap minit. Okey, oleh itu aktiviti C14 dalam 40 kayu hidup, 40 gram, 40 bahagi 20. Jadi darab dengan 400, jadi kita akan dapat 800 setiap minit. Aktiviti karbon 14 dalam 40 gram kayu purba iaitu kayu mati adalah 100 minit. Okey. Jadi yang ni adalah yang tinggal lah. Jadi daripada 800 mereput menjadi separuh iaitu 400. Satu kali pereputan. Okey, 800 menjadi 200, 2 kali pereputan. 200 menjadi 100, 3 kali pereputan. Okey, so jawapan ni ditanya berapa kali separuh hayat sampel kayu hidup tu mereput. Okey, so 4 kali dia mereput. Berapa pula umur kayu purba? Okey, jadi umur kayu purba ini ialah 3 darab 5,600 tahun. Maksudnya setiap kali pereputan tu sebanyak 5,600 tahun. Jadi kalau 3 kali, kita darablah dengan 3 kali pereputan. Jadi anggaran dia ialah 16,800 tahun. Okey, boleh faham tak? Kita tengok soalan seterusnya.
Jadual 3.1 dan jadual 3.2 menunjukkan dua persamaan reputan alfa. Ini reputan alfa. Nak tahu macam mana reputan alfa? Dalam reputan ni dia membebaskan helium-42. Okey. Ya, jadi yang pertama ni jadual 3.1 ni uranium kepada TH 23490 membebaskan sinar alfa dan juga tenaga sebanyak 4.28 mega elektron volt. Okey, yang kedua jadual 3.2 PU 23994 okey, menghasilkan nuklida baru uranium 23592 membebaskan sinar alfa dengan tenaga yang banyaklah 45.24 mega elektron volt. Berdasarkan jadual 3.1 dan 3.2 bandingkan hasil reputan alfa, nombor proton, okey, dua markah, markah kedua nombor nukleon, yang ketiga okey, nombor nukleon bagi nuklida induk dan nuklida baru. Buat kesimpulan pada komposisi nukleus selepas reputan radioaktif. Jadi kita ada 5 isi, jadi 5 markah lah. So kita tengok isi pertama bagi markah pertama. Okey, yang pertama bandingkan hasil reputan alfa. Jadi kedua-duanya membebaskan zarah alfa iaitu helium-42. Okey, satu markah. Kedua-duanya akan menghasilkan tenaga. Okey, markah kedua. Jumlah nombor menurun sebanyak 2. Nombor proton dia menurun sebanyak 2. Daripada 92 jadi 90. 94 jadi 92. Jadi menurun sebanyak 2. Okey, apa berlaku pula kepada nombor nukleon? Nombor nukleon berkurangan sebanyak 4. Okey, 239 menjadi 235 jadi 4. Okey, 238, 234 pun beza dia 4. Ini markah keempat lah. Jadi markah kelima, apabila berlaku reputan alfa, nuklida baru mengalami pengurangan nombor proton sebanyak 2, manakala bilangan nombor nukleon adalah sebanyak 4. Okey, iaitu helium-4, 2. Sebuah objek kaji pupa didapati mengandungi 1/16 jumlah asal kandungan karbon radioaktifnya. Jika separuh hayat radioaktif itu ialah 6,500 tahun. Berapakah umur objek kaji pupa itu? Okey, so kita nak kira daripada asal dia 1. Sampai dah jadi 1/16, berapa kalikah dia mereput? Okey, 1 hingga setengah, separuh, setengah, 1 kali. Jadi suku, jadi 1/8, 3 kali, 1/16, 4 kali. Jadi 4 kali pereputan. Darab dengan tempoh masa dia mereput tu, separuh hayat dia ialah 6,500. So dia akan mereput sebanyak 26,000 tahun. Okay, ataupun boleh kira dengan menggunakan rumus 1/16 sama dengan 1/2 kuasa N darab 1. Okey, so dapatlah 26,000 juga. Okey, seterusnya kita tengok hubungan antara tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas nukleus dengan cacat gisim. Okey, Albert Einstein menyatakan bahawa gisim dan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain. Hubungan antara dua kuantiti ini dinyatakan dalam persamaan Einstein iaitu E sama dengan mc kuasa 2. Tenaga nuklear boleh dinyatakan dalam unit mega elektron volt iaitu MeV. Di mana 1 mega elektron volt bersamaan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 13 joule. Okey, daripada rumus E sama dengan mc kuasa 2 di mana E adalah jumlah tenaga yang dibebaskan, M ialah cacat gisim dan C nilai laju cahaya dalam vacuum iaitu sebanyak 3 darab 10 kuasa 8. Okey, manakala 1 UGA adalah bersamaan dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Okey. Berdasarkan pengetahuan tentang UGA dan persamaan E sama dengan mc kuasa 2, kita dapat menghitung tenaga nuklear yang dihasilkan daripada proses perebutan radioaktif dan juga proses tindak balas nuklear. Kita tengok soalan yang keempat. Persamaan berikut menunjukkan proses rebutan bagi uranium 234 dan radium 226 dengan memancarkan zarah radioaktif. Jumlah cacat gisim bagi keseluruhan proses ialah 0.005229 uranium. Jadi dah bagi nilai M dia 0.00
5229 uranium. Okey, nyatakan zarah radioaktif yang dipancarkan. Nak tahu zarah apa, kita tolaklah 234 tolak 230, beza dia 4. 92 tolak 2, beza dia 2. Jadi ini adalah helium 42. Dikenali juga sebagai zarah alfa. Okey. Sama jugalah daripada TH ke RA. 230 tolak 226, beza dia 4. Okey, 90 tolak 88, beza dia adalah 2. So, sinar alfa lah, zarah alfa yang keluar. Okey, boleh ya? Next, kita tengok soalan seterusnya. Berapakah bilangan zarah radioaktif dalam A1 dipancarkan? Tadi kalau kita tengok ada 2 zarah. Okey. Ni 1. Yang ni yang pertama. Yang ni zarah yang kedua. Jadi 2 zarah alfa. Hitungkan tenaga yang dibebaskan dalam unit. Yang pertama joule, yang kedua elektrovolt. Okey. Yang pertama kita tengok tenaga yang dibebaskan dalam unit joule. Diberi 1 UGA 1.66 darab 10 negatif 7. Nilai hal laju cahaya dalam vacuum 3/10/8. Nilai 1 elektrovolt bersamaan dengan 1.6 darab 10 negatif 19 joule. Jadi persamaan yang kita guna ialah E sama dengan MC kuasa 2 lah. Jadi kita masukkan nilai M. Nilai M tadi diberi, kita letak G-SIM 0.00529. Okey, nilai C nilai tukarkan dulu kepada kilogram. Okey, UGA tukar kepada kilogram. Okey, darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Barulah darab nilai laju cahaya dalam vacuum, iaitu 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2, yang 20 kuasa 2. So, kita dapat jawapan dia 7.81 darab 10 kuasa negatif 13 joule. Okey, beres. 2 markah. Ni markah pertama, ni markah kedua lah. Okey, next tukar pula dalam unit elektrovolt. Okey, so cara dia E sama dengan nilai yang kita dapat tadi tu. Okey, 7.81 tu. Kita tukarkan bahagi dengan 1 elektron volt bernilai 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. So, kita dapatlah nilai dia ialah 4.881 darab 10 kuasa 6 elektron volt, ataupun dikenali juga 10 kuasa 6 ni dengan unit mega elektron volt. Okey, itu cara menukarkan unit lah. So, boleh faham ya anak-anak? Okey, next kita tengok apakah maksud proses pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus ialah tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat membelah menjadi 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. Okey. Ini proses pembelahan lah, kita belah. Contohnya kat sini ialah Rajah 68 menunjukkan proses pembelahan nukleus yang melibatkan uranium yang dibedil oleh satu neutron. Okey, kita ada satu neutron di sini membedil uranium. Okey, satu nukleus uranium 235 dibedil oleh satu neutron. Okey, dan dia akan menghasilkan nukleus baru yang tidak stabil. Okey, iaitu uranium 236. Dan uranium 236 ni pula akan menghasilkan 2 nukleus yang baru. Di mana iaitu atom barium 141 dan juga krypton 92. Okey, dan bersama-samanya membebaskan 3 neutron. Okey, dan juga tenaga. Tenaga dihasilkan iaitu tenaga nuklear. Okey, tengok soalan. Rajah 5 menunjukkan proses pembelahan nukleus bagi satu nuklida radioaktif. Apakah maksud pembelahan nukleus? Tadi ada diterangkan. Okey, pembelahan nukleus ialah pemecahan nukleus berat menjadi 2 nukleus yang lebih ringan. Dan kemudiannya dia akan memecahkan 2 atau 3 neutron dan pembebasan sejumlah besar tenaga. Okey, macam tadilah. Satu neutron membedil nukleus besar dan menghasilkan nukleus yang kecil bersama-sama dia 3 neutron dibebaskan. Okey, namakan satu contoh nukleus sasaran. Nukleus sasaran kat sini ialah uranium lah. Biasanya kita guna uranium 235.
guna uranium. Kat sini ni adalah uranium 235. Hasil pembelahan. Okey, hasil pembelahan biasanya apakah yang terhasil? Biasanya dihasilkan ialah krypton ataupun strontium, barium, xenon. Ini adalah hasil-hasil lah. Boleh pilih mana-mana jawapan. Dia nak hasil pembelahan. Berikan satu sebab mengapa nukleus sasaran berpecah menjadi dua hasil pembelahan setelah tindak balas berlaku. Okey, sebab apa ditanya belah menjadi dua? Okey, untuk mencapai kestabilan. Okey, dia belah jadi dua untuk mencapai kestabilan lah. Namakan tindak balas lain yang berlaku selain daripada tindak balas pembelahan nukleus. Okey, kita panggil tindak balas berantai. Sehinggalah nukleus induk tu dia akan menjadi stabil lagi. Mengapa tindak balas ini berlaku? Okey, sebab apa? Sebab bilangan neutron berganda dengan cepat. Jadi proses tindak balas berantai tu akan berlaku seterusnya lah. Okey, next kita tengok soalan E. 173.73 mega elektron volt dihasilkan dari pembelahan nukleus hiton cacak jisim, okey, dalam unit UJA. So kita nak kira cacak jisim. Okey, diberi nilai tenaga E dalam elektron volt ni, kita kena tukarkan dulu. Okey, M mega 10 kuasa 6 tukarkan elektron volt tu, 1 elektron sama ada 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okey. So M ni adalah rumus MC kuasa 2. Okey, E sama dengan MC kuasa 2. So kita nak cari M, cacak jisim. Okey, so kita bawa nilai ni ke bawah. Jadi kita akan dapat 0.1861 UGA. Yang ni kita dah tukarkan dah. Daripada unit kilogram kita dapat, kita tukarkan UGA, kita kena bagi dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Okey, so kat sini semuanya membawa kepada 3 markah. Okey, seterusnya kita tengok kita ulang kaji tentang struktur nuklear dan proses penjanaan tenaga nuklear di stesen jana kuasa nuklear. Kalau nak tengok, kita tengok step yang pertama kat sini. Di yang pertama ni, reaktor nuklear itu berlaku pembelahan nukleus uranium 235 dan tidak balas berantai ini akan menghasilkan tenaga elektron nuklear. Yang kedua, okey, yang kedua ni air dipam ke dalam teras reaktor bagi menyerap tenaga haba yang dihasilkan oleh pembelahan nukleus. Jadi air ni akan menjadi panas lah. Okey, step yang ketiga berlaku pendidihan, iaitu air menghasilkan steam yang bertekanan tinggi dan steam ni akan disalurkan ke turbin. Okey, ke turbin. Apakah proses turbin pula? Turbin diputarkan oleh steam yang bertekanan tinggi dan seterusnya memutarkan magnet atau kegelum dalam penjana. Okey. Steam tersebut akan terkondensasi menjadi air. Jadi yang kelima ni, di penjana pula tenaga elektrik yang dijana dihantar melalui sistem penghantaran bekalan kuasa kepada pengguna. Okey, begitulah struktur dia. Okey, next kita tengok pula. Okey. Rajah 6.14 ni menunjukkan kawalan kadar tindak balas nuklear dan ciri-ciri keselamatan sebuah reaktor nuklear. Okey, yang pertama kita tengok kawalan kadar tindak balas dikawal oleh rod pengawal. Jadi fungsi dia mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Dibuat daripada apa? Boron atau kadmium. Ini biasa ditanya soalan periksa lah. Moderator. Apakah fungsi moderator? Untuk memperlahankan neutron yang bergerak pantas yang terhasil supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Okey, manakala moderator ni pula dibuat daripada grafit ataupun air. Rod uranium digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear. Okey, so kita belah uranium lah melalui tindak balas pembelahan nukleus. Ciri-ciri keselamatan. Okey, reaktor nuklear ni dibuat daripada dinding konkrit yang tebal ataupun plumbon, menghasilkan sinaran radioaktif supaya tidak terlepas ke persekitaran. Kita gunakan ciri keselamatan air sebagai ejen penyejuk. Sebab apa? Air ni boleh menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk penghasilan steam.
bagi mengawal suhu radiator. Okey, tengok soalan. Rajah 6.1 menunjukkan sebuah stesen loji tenaga nuklear di kawasan terpencil. Ini loji. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam reaktor nuklear. Okey, perubahan tenaga kita panaskan tadi ialah tenaga nuklear tukar kepada tenaga haba. Pembelahan nuklear berlaku tukar kepada tenaga haba dan seterusnya tenaga haba itu tukar kepada tenaga elektrik. Okey, soalan yang kedua, biasanya reaktor nuklear dibina di tepi tasik, sungai dan lautan. Sebab apa kita bina reaktor tu tepi tasik? Okey, sebab tenaga haba besar yang dihasilkan. Jadi lebih banyak air diperlukan sebagai ejen penyejuk. Jadi tujuan dia adalah kita nak air untuk digunakan sebagai ejen penyejuk. Okey, B, Rajah 6.2 menunjukkan reaktor nuklear baru yang akan dibina di sebuah pulau. Okey, jadual 6 menunjukkan ciri-ciri 3 model reaktor P, Q dan R yang mempunyai spesifikasi yang berbeza. Okey, ni adalah reaktor lah. Okey, reaktor ada 3 P, Q, R. Okey, bahan api uranium, krypton, uranium. Keadaan fizikal bahan api pecah cecair. Separuh hayat bahan api tu panjang. Okey, Q panjang, uranium yang ni pendek. Okey, seperti yang kita faham, kita gunakan bahan api uranium. Jadi krypton salah. Dan faham fizikal bahan api tu adalah dalam bentuk pepecah. Sebab kita kena bedil dia. Okey, bukan. Dan uranium ni mempunyai separuh hayat yang panjang. Sebab kadar perebutan dia sangat rendah. Jadi kita dah dapat dah ciri-ciri kita ialah P. Jadi berdasarkan jadual 6 nyatakan model reaktor nuklear yang sesuai. Yang dapat berfungsi dengan cekap. Yang pertama, bahan api. Kita nak gunakan bahan api apa? Tadi bahan api yang kita gunakan ialah uranium. Sebab apa? Sebab nukleus atau atom yang tidak stabil. Keadaan fizikal dia dalam bentuk apa tadi? Iaitu pepecah. Sebab apa? Mudah untuk dikendalikan lah. Dan tak tumpah kalau kita guna pepecah. Okey. Sebab tu kita tak guna dalam bentuk fizikal cair. Kita guna dalam bentuk pepecah. Boleh ya? Okey, separuh hayat. Okey, uranium kita tahu separuh hayat dia panjang. Sebab apa? Sebab dia mempunyai kadar perebutan yang sangat rendah. Tahan lama, tak perlu kita nak tukar dengan kerap unsur yang kita nak gunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear. Okey, tentukan model reaktor nuklear yang paling sesuai. Jadi model reaktor paling sesuai tadi adalah P. Kita dah pilih dah. Okey, begitulah cara nak jawabnya. Boleh ya anak-anak? Okey, kita rasa itu saja untuk ulang kaji bagi bab tenaga nuklear. Okey, jumpa lagi dalam siri seterusnya. Bye. Assalamualaikum.